isu yang kami telah pun bangkitkan dan perbahaskan dalam Dewan Rakyat tentang apa yang dikatakan sebagai pertukaran ya, tanah asal KTMB ya, kepada apa yang dicadangkan di antara dua kerajaan ya, Singapura dan Malaysia ini. Yang paling penting yang kita pertikaikan bukanlah persoalan kita tidak mahu satu yang menyelesaikan atau kemajuannya, tetapi kita mahu benar-benar memperhatikan bahawa ia adalah bukan hanya mengekalkan, bukan hanya bercakap tentang kedaulatan, tetapi lebih penting pada itu apa sebenarnya ya keuntungan kepada negara dan kepada rakyat. Saya memerhatikan isu ini juga kalaulah ia telah membabitkan satu jangka waktu yang panjang tak selesai dengan Tun, sekarang ini mahu diselesaikan dengan Najib, tetapi nampaknya ada unsur yang begitu longgar ataupun bermudah. Sebab pertamanya yang disebutkan oleh Tun pun ada menyebutkan tentang tanah Tanjung Pagar itu. Tanah Tanjung Pagar itu memang ada perjanjian 999 tahun to perpetuity, hampir nak katakan sampai kiamat lah ya, tetapi mengapa mudah-mudah mereka telah mengalihkan daripada Tanjung Pagar ke Woodland? Itu perkara yang perlu dipertikaikan, sebab asal kontrak, asal perjanjian adalah Tanjung Pagar, dan Woodland dan Tanjung Pagar itu dua tempat yang berbeza. Satu, keduanya Tun Mahathir bercakap tentang kereta api itu, dia bersetuju dengan Najib kerana kononnya kereta api tidak mendatangkan apa-apa keuntungan besar. Okey, saya boleh faham itu. Persoalannya, apakah itu saja yang kita nampak daripada tanah itu? Kita juga boleh membayangkan dan boleh mengunjurkan, boleh mencadangkan kereta api di dalam kawasan kereta api itu sendiri. Kita boleh membangunkan beberapa beberapa pendekatan perniagaan dalam tanah yang dimiliki kita. Ya, we can have kita boleh membangunkan contohnya premis perniagaan yang canggih, yang begitu ya, yang membawa satu pendekatan yang agak berbeza daripada tempat-tempat lain. Maknanya kalau kita fikirkan betul-betul apa yang dikatakan sebagai nilai gross development value-nya, GDV-nya itu mungkin lebih besar. Okey. Jadi maksudnya, pokoknya persoalan ini telah diambil penyelesaian dengan begitu pantas. Itu pokok persoalannya. Dan lebih penting daripada itu, kita mahu pastikan apakah hasil ataupun kebaikan yang didapati daripada semua ini. Persoalannya, kalau kita kata sekarang ni diberikan kononnya diberikan kita 60-40. 60-40 itu bermakna kita memegang 60% sahamnya. Memegang 60% sahamnya juga bermaksud kita akan dalam apa jua pembangunan perlu membuat pelaburan 60%. Kalaulah 100 juta pembangunan di situ, bermakna kita sebagai sebuah negara, kerajaan, sebagai JV partnernya ataupun pemegang saham yang punya sampai milikkan 60% perlu mengeluarkan 60 bilion, 60 juta. Jangan tidak tahu itu. Dengan kata lain, kita dengan tidak kita berfikir panjang, kita sudah bersetuju untuk membuat pembangunan di negara Singapura. Itu perkara yang maknanya sebelum kita mendapat pulangan, kita sudah bersetuju untuk melabur. Baik. Mungkin kita bercakap unjuran keuntungannya besar. Baik, saya bersetuju dan saya sebagai juga ada banyak pengalaman perniagaan. Memang kita sentiasa sebagai businessman, kita mesti melihat kepada bottom line. Apakah pulangan bagi kita? Investors itu dari segi keuntungannya. Kita bercakap tentang apa keuntungan, apa bottom line-nya, apa return of investment-nya, apa pulangannya. Dari sudut itu, saya bersedia untuk perkara ini diperbahaskan, tetapi bukan dengan cara tiba-tiba ya kita sudah mendapat segala penyelesaian itu. Sebab apa? Kami membuat pendekatan penyelesaian itu mesti dalam bentuk satu yang package sekali dengan ruang udara, sekali packagekan dengan air, dan kesemuanya ini dengan perkara yang tentang jambatan itu sendiri, jambatan bengkok ataupun jambatan
apa tu yang dikatakan jambatan cantik apapun itu, semua itu mesti dipakejkan sekali. Jadi itu pandangan kami dalam suasana berlatar belakangkan Blok L dan M telah diberikan kepada Brunei dengan isu limbang sebagainya. Ini pula begini. Jadi kekhawatiran kami adalah persoalan kekhawatiran supaya jangan sekali lagi negara kerugian. Dan kita bukan tidak mahu kemajuan dan kita tidak mahu pembangunan. Kita mahu kan pembangunan, ya, tetapi dengan cara yang mesti benar-benar membawa pulangan yang baik kepada negara dan kepada rakyat. Mengenai dokumen-dokumen berkaitan perjanjian tersebut, adakah dibawa ke Dewan? Itu yang kita mahu saksikan sendiri dan kita diberikan ruang untuk diberikan ruang untuk memberikan pandangan. Segala letters of agreement itu, perjanjian-perjanjian itu kita minta, ya, dan terbukti semasa kami bangkitkan isu Maybank, perolehan Maybank di Indonesia, Bank of Indonesia, akhirnya memang kan terbukti. Begitu juga yang kita bercakap tentang pembelian, itu pun begitu juga di Pakistan. Jadi telah terbukti banyak kali dalam perolehan-perolehan seperti ini, dan lalunya diberikan alasan ini perkara perlu segera. Tadi saya buat sidang akhbar tentang isu, ya, tentang apa tu pembelian perolehan 38 coach EMU, electrical multiple units itu untuk KTM komuter pun alasannya segera. Tetapi hari ini kami mempertikaikan hampir 500 juta lebihan bayaran daripada wang rakyat akan terkorban kerana pembelian yang kononnya adalah kerana perkara ini perlu disegerakan. Tidak mau diperbincangkan, tidak telus dari segi pertanggungjawaban. Jadi pihak kerajaan ada bagi apa feedback tak yang kita minta dokumen itu dibawa ke Dewan Rakyat? Kita tunggu, tapi kami merasa cukup kecewa lah sebab kita bahas, kita bertempik dalam Dewan, tapi tidak ada sejauh inilah yang saya ingat lah. Saya pun seorang ahli parlimen yang kalau perlu saya pun boleh juga bertempik, tetapi kita mahu lihat respons, ya, daripada kerajaan. Bila kita bincangkan, bahaskan semalam penggulungan Menteri Keuangan, saya bangkitkan beberapa isu, ya, alasan-alasan diberi itu, ya, hanya untuk menyedapkan dan untuk mengelak mereka daripada pertanggungjawaban, ya, tentang perkara yang telah kami bangkitkan itu adalah RMK 10. Ini dia. Bermula dengan RMK 10, kita bermula dengan isu-isu yang cukup mengecewakan, isu Sime Darby, isu Pos Malaysia, isu limbang Blok L dan M, sekarang ini isu kereta api. Jadi kesemuanya ini didahului dengan perbelanjaan jutaan ringgit dalam RMK 10. Tapi caranya itu masih cara lama. Yang kita pertikaikan adalah yang dikatakan sebagai delivery ataupun sistem penghantaran itu, sistem pembuat keputusan itu, decision making process itu, proses pembuat keputusan itu. Kalau begini dah caranya, saya ingat kita masih ditakut lama.